nama cikgu. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua. Alhamdulillah di pagi mulia hari Jumaat kita bersama-sama lagi dalam kelas percuma. Kelas percuma untuk anda di hari Jumaat untuk anda. Mungkin inilah orang kata apa jariah daripada kami untuk anda semua. Jadi kalau anda masuk boleh panggil lagi kawan-kawan anda yang belum masuk supaya sama-sama kita dapat menimba ilmu dalam bidang masakan pada pagi ini. Dikenalkan diri, saya Cikgu Asia. MC anda pada hari ini kita akan belajar dua menu yang sangat menarik, iaitu kita akan belajar bagaimana nak buat kek marble. Kek marble ramai saya rasa kat sini kan peminat kek, dan kek yang paling senang jadi adalah kek marble. Kek marble hari ini kita pilih kek marble merak kayangan. Macam mana kita nak buat dekor merak kayangan? Saat lagi kami akan kongsikan dengan anda. Dan kita punya menu yang kedua, adalah garlic butter rice. Kita akan buat nasi. Okay, nasi butter dan dicampur dengan kita punya bawang putih. Jadi memang nasi yang sangat orang kata apa menjaga kesihatan lah kan. Okey, pertama sekali saya nak ulang sekali lagi, ramai yang belum lagi rename nama ni. Saya tengok nama sendiri saja, nama cikgu tak ada. Kat sini ada ramai cikgu, so cikgu-cikgu ni dia nak tengok lah siapa bawah dia yang masuk hari ni. Kalau ada apa-apa nanti dia boleh tahu itu adalah anak murid dia. Okey. Di hari ini kita kelas 1 Malaysia tau, 1 Malaysia. Saya dari Kedah, anda dari mana? Anda boleh type di bahagian bawah tu anda dari mana. Cuba type di bahagian bawah, anda dari mana? Kita tahu ni ramai ni ada dari Perak saya rasa. Dari mana? Anda type kat situ, anda dari mana? Saya nak tengok. Ada tak orang Sarawak? Ada tak orang Sabah pagi ni? Kedah. Okey, dari mana lagi? Anda tag kat situ, saya nak tengok. Penang. Ni orang utara je ni, Penang. PJ, Langkawi, Selangor, Brunei, Melaka. Alhamdulillah kita dari satu, orang kata apa? Dari pelbagai tempat lah. Jadi dengan adanya medium Zoom ni, kita boleh belajar secara Zoom online saja, masak-masak kan. Jadi kepada semua, anda dapatkan nanti tips-tips menarik daripada cikgu-cikgu kita. Kita ada saya rasa cuti memasak ni rasa 2-3 minggu dah kan. Masing-masing sibuk, masing-masing ada tugas-tugas yang tersendiri. Jadi kita cutikan sekejap kelas kita ni. Hari ini alhamdulillah kita mula balik dan kita nak bagi ilmu kepada anda semua. Jadi sediakan pen, sediakan kertas. Kalau yang dah ada buku tu, sekali lagi tulis siap-siap tips-tips yang cikgu akan bagi. Kerana ini semua akan membolehkan anda dapat memasak dengan lebih baik. Kami nak tolong anda masak dengan lebih baik. So kita nak mulakan dengan kita punya menu yang pertama. Ramai yang tak sabar lah tu. Saya tengok muka tak sabar dah nak belajar kan. Jadi kita nak mula dengan kek dahulu. Okey, hari ini saya datangkan kepada anda seorang guru masakan yang memang dia ada membuat jualan. Jualan roti, jualan kek, jualan macam-macam lah. Dan beliau juga adalah seorang guru. Ni guru bahasa Inggeris. Teacher. Okey, jadi saya nak memperkenalkan cikgu kita yang pertama daripada Pendang Kedah. Dipersilakan Cikgu Mahanum dengan menunya kek marble merak kayangan. Okey, dipersilakan Cikgu Mahanum.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi dalam kelas masakan kita untuk awal Oktober, kelas alam maya kita kan. Okey. Selamat datang. Jelas tak MC? Okey tak MC? Okey, selamat datang peserta yang baru. Peserta yang pertama kali join kan, saya ucapkan selamat datang. Dan kepada peserta yang selalu menyokong program kita kan, program kelas alam maya kita ni, saya ucapkan selamat berjumpa kembali. Okey. Sebelum kita meneruskan kelas kita, seperti yang MC katakan tadi, nama saya Cikgu Anur. Hari ini saya diberi peluang, untuk berkongsi dengan anda ataupun sahabat Zoom kelas alam maya kita hari ini satu resepi yang orang kata resepi yang mudah tapi boleh menjana pendapatan. Okey. Sekejap. Okey, jelas tak? Tadi sorry tadi rendah sangat. Okey. Okey, kita ni seterusnya panggil apa? Kek marble merak kayangan. Resepi dia mudah tapi boleh orang kata boleh menjana pendapatan lumayan kepada sahabat-sahabat yang orang kata berminat dan memahami kerana marble cerita ni lah. Dia sangat ni lah, sangat mudah menghasilkan tapi dia kena ada tip-tip dia lah. Okey. Terusnya ni kita tengok pada bahan-bahan ya. Okey, jom kita tengok bahan-bahan dia dulu. Okey, bahan-bahan yang saya guna hari ini iaitu 6 biji telur grade B, 1 sudu kecil esen vanila, 1 sudu besar overload, 150 gram gula kester, 3 sudu besar susu tepung, 50 gram susu cair, 3 sudu besar susu pekat dan 230 gram susu tepung self rising lah. Kalau tak ada, kalau di rumah anda tidak ada tepung self rising, anda boleh guna tepung gandum tapi kena tambah dengan baking powder. 1 sudu kecil tu 1 sudu setengah. 1 sudu setengah baking powder dan 150 gram butter ataupun margarin yang dicairkan. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat lah. Okey. Sebenarnya resepi dia mudah tapi dia kena ada cara ataupun orang kata teknik yang betul untuk menghasilkan marble yang cantik lah. Okey, kita masukkan saja. Hari ini saya dibantu oleh bibik hitam. Bibik yang memang super best. Yang kalau sahabat-sahabat yang biasa dah masuk kelas Zoom kan sebelum ni, dia dah kenal dah apa yang saya kata bibik hitam tu. Saya rasa dan saya yakin ramai dah yang memiliki bibik hitam ni kan. Sebab teruja ataupun excited dengan kelas kita kan. Okey. Senang je. Kita masukkan semua. Okey, ini boleh masukkan.
Kita masukkan saja. Okey, masukkan pula tepung nah. Okey, dah siap semua masukkan. Ini saya guna bibik hitam yang super best nah. Dia membantu kita di dapur. Boleh buat adunan kek, boleh buat dough roti, boleh buang biji cabai, boleh potong daging, boleh potong timun dengan cepat. Macam-macam lah, nak cincang boleh, nak potong boleh, semua boleh guna bibik hitam. Okey, tengok ulang sekali lagi cikgu. Apa yang masukkan dalam tu, ulang sekali lagi. Okey, yang dimasukkan dalam ni bahan-bahan tadi 6 biji telur jerit B. Nampak tak? 6 biji telur jerit B, 1 sudu kecil esen vanila, 1 sudu kecil esen vanila, 1 sudu besar overload dan 3 sudu besar susu tepung, 150 gram gula kester, 3 sudu besar susu pekat dan 50 gram susu cair ataupun susu full cream. Okey. Tepung 230 gram tepung. Yang tak masukkan dalam ni hanya butter yang dicairkan saja yang tak masuk. Untuk makluman, yang dimaksudkan butter yang dicairkan tu maksudnya kita tukar dulu 150 butter ataupun margarin, kita cairkan. Bukannya kita cairkan kemudian sukat bagi cukup 150 kita guna tak. Kita sukat dulu yang tak cair lagi tu 150 kemudian baru kita cairkan. Okey, dapat. Seterusnya dah masukkan semua kita putar saja. Okey, cuba tengok proses memutar dalam food processor memang sangat mudah. Anda boleh tengok dekat warnanya. Tadi dia kuning, bila dia dah macam naik sikit tu dia akan berubah kepada warna yang lebih cerah. Okey, memang best Dan kita punya food processor ni kalau kita blend untuk kek yang ringan sahaja. Kek sponge ni macam kek marble memang sangat sesuai. Okey, dah nampak dia punya perubahan warna tu dah semakin cerah. Sekejap je kan cikgu? Sekejap saja kita punya dah cantik. Nampak tak? Tekstur dia memang cantik. Kita punya ni. Yang dimaksudkan dengan dough yang cantik. Okey. Yang dimaksudkan dengan dough yang cantik maknanya dia kental dia lambat jatuh. Orang kata bukan tak jatuh langsung. Kalau tak jatuh langsung dough kita ke adunan kita keras. Tapi kalau dia jatuh tapi lambat-lambat insya-Allah hasilnya memang cantik Okey. Dah siap dah kita punya. Kita buka sikit lagi. Okey, yang ni putaran dia kita boleh ada 15 kelajuan. Dia boleh inilah kita boleh pilih speed yang laju ke yang slow ke, tapi kalau untuk marble ni tak perlu yang laju, sekadar orang kata 3 pun dah cukup 3-4 macam tu dah cukup. Sekejap je dia dah jadi kental Okey. Bila dah kental kita masukkan masukkan butter yang dicairkan ataupun margarin kita yang dicairkan tadi. Okey. Okey, bila kita masukkan, kita ada 2 pilihan untuk masukkan butter kan. Kita boleh kaut balik guna spatula ataupun kita putar sekejap. Kalau anda di rumah ada mixer, belum ada lagi,
bibit hitam ni, anda boleh guna mixer dengan orang kata speed yang slow saja, sekejap saja nah, untuk kita campurkan adunan kita dengan butter yang dicairkan. Kejap aja. Dah cukup, tak perlu putar terlalu lama. Inilah tips dia cikgu kan. Ya. Inilah tips dia macam mana nak buat sebenarnya kek. Betul. Kek marble ni kena jaga dia punya tu je dah. Teknik dia tu. Semua orang mampu buat kek marble ni sebab saya mudah, tapi berbeza teknik, berbeza cara, dia akan menghasilkan hasil yang berbeza. Okey. Okey, ni adalah asas bahan yang putar tu dia kembang, kemudian minyak tu kena letak last sekali. Jangan campur sekali minyak. Kalau campur sekali memang kek anda akan jadi bantat. Okey. Dah selepas kita angkat ni, kita kaut balik sekejap sebentar dia buka sikit je. Cikgu ni tanya kalau guna mixer sama ke macam ni? Sama, tapi dia bergantung kepada mixer. Kalau mixer biasa tu dalam orang kata 7 minit macam tu je. Jangan lebih sebab nanti dia akan struktur dia tak cantik dah. Dia terlalu overbig sangat. Okey, macam tu je. Okey, kalau anda guna hand mixer ni dia punya kelajuan rendah sikit. Jadi masa tu kena lama sikit lah. Tapi kalau kita guna food processor macam ni ataupun kalau yang ni dia cepat dan juga mixer biasa pun cepat lah. Kalau yang ni untuk menghasilkan satu hari tu boleh banyak biji lah. Kalau ni kan, kalau mixer tangan tu kita kena pegang, dia kena tengok struktur dia bagi ni sikit. Okey, hari ni saya nak buat dua perisa lah. Satu lapisan bawah red velvet, lapisan atas vanilla. Okey, saya bagi dua adunan lah. Bagi pada dua adunan lah. Dua ni lah bagi dua. Sebab lagi saya nak buat warna. Okey, tema kita merak kayangan kan. Sebelum kita bakar, kita nak ataupun sebelum kita warnakan, kita ambil dulu adunan yang original ni, tak perlu banyak, satu sudu untuk satu warna nah. Okey. Sekejap lagi saya kongsi macam mana nak hasilkan corak merak kayangan. Ada soalan ni, cikgu guna tepung jenama apa? Tepung self rising. Jenama apa tu? Dia dah ni dah dekat bakery tu dia dah packing siap-siap dah. Dia tulis self rising je. Dia tak ni, dia macam ni lah. Orang kata pasti dia tak ada. Beli yang dekat bakery lah, senang. Sebab dia khas dah kan? Ya. Okey, susu tepung pun sama. Anda boleh dapatkan di bakery. Bukan susu tepung anak ya. Susu tepung untuk kek dan juga roti. Dia ada susu tepung khas. Okey. Kita masukkan yang untuk adunan bawah dia, red velvet. Anggaran dalam satu sudu besar.
Okey. Masukkan pewarna, just kacau je nak. Kacau laju-laju sikit supaya dia cepat ni, cepat sebati ya. Okey, dah siap, dah jadi red velvet nah. Okey, untuk corak merak kita, saya pilih 3 warna saja. Jangan terlalu banyak warna, paling maksimum pun 3 aja. Kalau banyak nanti dia kurang cantik. Okey, hari ni saya guna ni jenama ni My Flavor untuk berwarna bagi corak merak kita nah. Okey, saya guna warna coklat. Warna apa lagi cikgu guna tu? Warna kuning. Warna coklat, warna kuning, warna merah. Pilihan warna tu terpulang sebab ikut kesukaan kan. Ada yang warna terang, ada yang tak suka terang. Ini merah. Kacau-kacau tu je bagi sebati sebab nak menghasilkan warna kan. Kalau nak bagi terang, kita tambah je lah. Kek ni memang kena guna pewarna yang warna terang ke cikgu? Boleh je warna lembut pun terpulang. Tapi kalau macam corak merak ni lebih sesuai warna yang agak terang sikit kan. Ni dah sama dengan merak lah kan. Warna ni cantik kan. Kalau warna soft ni dia kurang ni lah. Tapi terpulang pada individu kan. Terpulang pada anda. Kalau anda berminat yang warna terang boleh. Yang tak berminat boleh juga warna ni lah, warna kurang terang. Ada yang minta nak tengok botol tu tadi cikgu, yang warna untuk red velvet. Jenama apa? Red velvet. Red velvet ni yang beli dekat bakery dia ada. Dalam saiz besar pun ada, saiz kecil pun ada. Saya dah memang duk guna selalu kan. Bila guna selalu saya beli yang botol besar lah. Tapi dekat situ dia ada tulis situ. Red velvet El Marco nah. Tulis kat situ. Red velvet El Marco. Ya. Kalau kita bakar dalam oven ataupun dalam ni dia akan wangi satu rumah sebab ada aroma red velvet ni. Tak payah tambah cuka ke ataupun tambah warna ke, tak perlu dah nah. Yang ni dah the best. Okey, terima kasih cikgu. Patutlah selalu kek kan, cantik-cantik merah-merah. Memang guna yang ni. Okey. Yang ni lagi best lah sebab hari ni cikgu tak guna oven tau. Selalunya cikgu guna oven untuk bakar kek. Tapi hari ni kita guna yang ni. Sebab tak semua orang tahu kan. Dah beli lama dah tapi tak pernah tahu pun. Kata dalam ni pun boleh bakar kek. Cepat. Tak payah dipicak-picak je. Tekan je terus bakar. Tak payah pening. Nak setting suhu berapa, masa berapa kan. Dia dah ada kat situ. Tapi kalau kita guna oven, kita kena setting kan. Untuk suri rumah lah. Ataupun kek suami yang suka memasak kan. Yang ada Nokza ni. Jangan ni orang kata apa? Dengan terkejut pula dalam ni boleh buat kek kan. Ataupun biasa dengar tapi tak biasa buat kan. Okey, hari ni cikgu kongsi ya. Dengan anda. Kita masukkan dulu lapisan bawah. Lapisan bawah saya letak yang red velvet lah. Tak perlu ni, masukkan saja. Tak perlu letak kertas pelapik dah. Ya, tak perlu letak sebab dia tak melekat. Itu yang best tu. Memang cantik merah dia. Walaupun jangan bimbang kalau suri rumah yang tak ada oven, sedih tak ada oven kan. Ada
Ni Periuk Nokza pun dah memang boleh buat macam-macam kek. Kek sarang semut lah, kek coklat lah, kek batik lah, kek marble lah, semua boleh masak dalam ni. Sebab itulah kawan-kawan cikgu semua panggil Periuk Niat kan. Terlintas nak makan apa je, semua je jadi. Jangan risau, jangan bimbang. Jadi siapa yang dah ada, tak kisahlah versi lama ataupun versi baru, awak kelaklah, tak payah simpan kan. Tu orang Kedah bagi tahu tu, wak kelak, wak kelak. Faham tak? Hari ni belajar sama bahasa Kedah. Keluarkan. Keluarkan untuk guna. Lupa pula lah dalam ni satu Malaysia kan, hantam Kedah aja. Okey, keluarkan yang simpan-simpan dalam almari, yang masih dalam kotak kena keluarkan. Buat bagi anak-anak makan, bagi berbaloi. Yang tu lapisan bawah, ini lapisan atas nah. Okey, bagi tip untuk bakers baru yang nak mula-mula nak buat kek, macam ni. Kalau untuk lapisan atas, kalau kita nak pakai dalam oven ke dalam ni pun boleh kan. Yang untuk hari ni, kalau macam tak macam tak yakin nak letak bagi sukata, boleh gunakan plastik piping tau. Masukkan dalam plastik piping, lepas tu pipe atas permukaan merah tu. Jadi nanti sama lah kan. Dia tak ada lah sebelah tinggi sebelah rendah jadi sempit kan. Boleh je terus pipe atas tu. Kalau yang dah ni boleh jatuh agak-agak lah kan. Nak bagi sekata dalam permukaan merah tu. Okey. Dapat tak? Okey, dapat. Ini cikgu memang duk buat selalu. Jadi dia dah cakap dah macam mana cara tuang nak bagi terletak elok bahagian atas. Kalau yang new beginners, yang baru boleh gunakan piping. Sebab nanti jadi tak tertutup pula yang bawah tu kan. Jadi tak cantik lah. Dia tak jadi dua layer lah. Dia jadi macam orang kata tercampur. Kurang cantik dah. Ini sebelah atas saja. Bagi nampak putih tu atas saja. Okey, nampak tak? Nampak. Periuk ni memang dah sangat-sangat lah kan. Teruja dengan periuk ni. Siapa yang ada jangan simpan, keluarkan, guna. Tak kisahlah versi baru ataupun versi lama. Biasalah kan, kalau lagi baru lagi canggih lah. Apa-apa benda pun. Masuklah periuk kita ni kan. Okey, ratakan saja dengan spatula. Okey, kalau dalam oven saiz berapa tray ni cikgu? Saiz 9 boleh, 8 pun boleh. Kalau saiz 9, cik kita macam dia lebar dan dia tak tinggi sangat dah. Tapi kalau adunan ni guna untuk saiz 8 memang dia tinggi, 7 inci. Tinggi dia. Dia akan tinggi lah 7 inci. Kalau yang ni jadi 6 je lah kalau guna saiz 9. Okey, dapat? Dapat. Okey, untuk menghasilkan corak memang lambat sikit sebab itulah nak siapkan satu marble ambil masa lama. Kalau corak kalau corak biasa mungkin kita tuang, kita lorek je kan. Kita nak buat merak kayangan, kita kena masukkan dalam piping lah. Warna-warna kita tadi ni, yang 3 warna yang kita pilih tadi. Sebab itulah ada yang orang jual mahal. Sebiji paling murah RM30. Siapa yang berminat untuk jual, sebiji RM30 sebab masa bakar dia pun lama dan cara nak buat dia pun lambat lah, ikut pada pilihan corak customer lah. Kalau customer nak corak yang ni, kena lambat sikit lah, nak lukis, nak apa kan. Okey.
Kita tengok pada lakaran corak nah. Yang ni part yang paling best. Okey. Pakai dengan pipi. Okey, kita potong ya, potong kat depan ni. Jangan terlalu ni sangat, besar sangat ataupun jangan terlalu kecil, nanti tak cantik juga. Memang dia ambil masa lama sikit lah, kita buat pakai marble lah. Bagi nampak kat dalam. Semua teruja nak tengok ni. Ni baru ni ya, kita tanda dulu sebab kita nak buat 4 ni ya, 4 corak kan. Bagi tengah sikit. Okey. 4 sudut. Okey, selang-selingkan dengan warna lain supaya dia naik seri lah. Dia sebenarnya nak buat tu ni, tapi hasil dia tu macam tu je. Bila tengok, alah senangnya cikgu. Ya, senang saja sebenarnya. Cuma kita tak tahu cara dan teknik dia nak buat. Bila dah tahu, mudah saja. Okey, kita gantikan dengan warna lain. Selang-selang. Nampak tak? Ya, selang-selang warna. Okey. Nampak tak yang ni, yang lain? Tak nampak ni? Cakap. Okey, nampak cikgu. Nampak, okey. Bawah sikit. Okey, nak tahu tak kalau macam ni corak nak harga berapa? Berapa ringgit cikgu? Selalunya kalau ni 35. RM35 saiz 8 ataupun saiz 9. Ni kalau beli bahan ni berapa saja cikgu? Bahan-bahan dia tak mahal tapi nak menghasilkan corak dia tu yang lambat. Bahan dia tak mahal pun dan mudah saja. Kalau tak mau guna butter, macam kita nak jual murah sikit, kita guna ada planter tu kan. Guna margarine planter tu kalau tak mau guna butter. Kalau setengah orang tu dia nak guna butter yang mahal tu kan. Butter apa? Nak sebut pun lupa apa tu yang mahal tu. Bila butter yang mahal tu kena jual mahal sikit lah. Ikut pada ni, pada kawasan lah. Kalau macam di Pendang ni kebanyakan 30 hingga 35 lah jual. Guna butter lah. Butter dia punya rasa lagi sedap. Aroma dia lagi sedap. Okey, nak bagi ni lagi untuk buat marble ni kan. Sambil-sambil dekor, cikgu bagi tip lagi. Kita masukkan, kan kita cairkan butter kan. Dalam tu tadi sebelum kita nak buat adunan, pastikan butter kita tak sejuk nah. Kita masukkan dalam adunan tepung kita masa tengah suam-suam. Barulah kek marble kita tu dia jadi moist, lembut, gebu, sedap. Dapat maknanya keluarkan dulu. Kan cikgu, keluarkan dulu. Ya. Biar sampai suhu bilik dulu. Tak ada orang tempat jangan panas-panas sangat, jangan sejuk sangat. Kita kena bagi suam-suam saja. Barulah adunan suam-suam kita jadi moist. Baru sedap. Okey, tu tips cikgu dah bagi dah. Memang semua orang boleh buat, tapi cuma hasil dia tu berbeza. Terpulang kepada cara dan teknik. Merah, kuning, coklat. Sudahlah kalau boleh kalau lain pun boleh. Okey. Ini sebab kita ambil tema merak. Tengok ni. Nampak kan? Nampak tak? Nampak ini cikgu. sebelum kita loret. Ini baru kita letakkan warna saja. Okey, nak tengok cara meloret lah.
Nampak tak? Okey. Okey, macam ni. Kita letak, kita punya lidi ni jangan terlalu tekan, terlalu dalam. Letak permukaan sahaja. Kita tolak naik atas. Macam tu. Tolak bagi dia. Ni kan? Macam tu saja. Okey. Wah, cantiknya. Kita lorek ke atas, melengkung sedikit. Melengkung sikit. Lorek naik atas, Cepatnya melengkung cikgu sikit. buat. Lepas tu teruskan. Ni sama. Kena bagi bentuk yang sama lah supaya kita nak bagi nampak ni kan. Kalau kita corner kanan dulu, kanan dulu. Kalau kita corner ke kiri, kiri. Yang melengkung dia tu kan. Okey. Ya. Kita boleh buat dah. Macam tu. Okey, dah siap untuk lorekkan. Nampak tak? Wow. Tu, macam Memang ni saja. cantik. Tertarik. Okey, anda dah dapat caranya, tipsnya melorek. Ini baru satu jenis tau. Cikgu Mahanum ada banyak cara melorek lagi. Tapi hari ini dia kongsikan cara melorek merak kayangan dengan anda. Okey, sebab itulah kita ambil masa yang lama untuk menghasilkan. Sebab kita nak ni corak lah kan. Okey, selepas kita ni, saya guna payut Noza nah. Dia tak perlu ni dah, semua dia ada set ada sini. Kita hanya guna setting untuk kek. Nak membakar, nak menggoreng, nak apa, mengukus semua boleh dalam ni lah. Okey. Okey, tutup ni tudung dia. Kita hanya onkan switch, dia naik macam ni kan. Dia ada macam-macam ni untuk sup lah, untuk dah masak daging, masak kek, masak nasi, masak ke kacang lah, buat bubur semua ada di sini. Okey, untuk hari ni kita hanya guna fungsi kek tau. Kita tekan saja, kita ambil masa. Kalau ni masa kita boleh adjust macam ni. Tambah ataupun tolak. Tapi dalam masa yang cepat lah. Okey, kita ambil. Kita untuk ni, untuk dapat hasil yang elok sikit, kita kena letak suhu rendah dulu nah, supaya 40 dulu. Nanti kita tambah supaya corak kita nampak cantik lah. Kalau kita terus buka sejam tu, takut terlalu panas kan. Sebab marble ni, dia punya suhu dia rendah saja. Okey. Cikgu Nanti, tunjuk saya lagi cikgu, macam mana nak dapat suhu rendah tu? Okey. Kita ambil ni, kita tekan kek. Kita ada pilihan kan? Ada 3 pilihan. Kita ambil yang 40 dulu supaya kita punya tu tak ni sangat. Kek kita tu tak masak terkejut sangat. Okey, nanti kita boleh tambah lagi masa dia. Dalam ni. Okey, dapat tak? Sebab kek marble ni, suhu dia rendah. Kalau ada yang tanya untuk oven, untuk bakar kek marble, suhu dia 140 sahaja dalam masa 80 minit. Nah? Sebab tu lama. Nak hasilkan dia permukaan dia jadi tak cantik dan pecah lah, merekah lah, corak lari lah, memang macam-macam lah. Masalah dia. Okey. 80 itu saja. minit cikgu? Ya. 80 minit oven? Dalam oven 80 minit. Oven yang saya guna lah. Kalau oven anda kena kena tengok dengan suhu masing-masing lah. Selalunya cikgu guna bread maker Noza lah. Sebab suhu tu yang paling senang setting. Sepanjang cikgu guna BM Noza lah yang senang setting lah. Okey. Setakat itu Cikgu kalau periuk lama? Periuk lama guna fungsi steam. Fungsi steam ada. Guna fungsi steam. Dia tak ada lama, dia tak ada fungsi bake. Dia ada steam saja. Guna yang tu. Dia berapa minit tu cikgu? Dia boleh guna dalam 35 minit. HP 35.
Kalau Bukan steam HP. Steam. okey, steam sebab dia yang poyok ni dia lain sikit. Poyok lama kan, besi lama, yang ni besi baru dia lain sikit. Tapi sebenarnya dua-dua sangat-sangat best lah. Cuma berbeza saja. Okey, ada lagi? Okey, dan saya kita tunggu. Okey, terima kasih Cikgu Mahanum. Jadi anda dah tengok tadi macam mana Cikgu Mahanum tunjukkan cara-cara dan juga tips-tips untuk buat kek, dan anda dapat tadi ada 2 tips di situ. Okey, macam mana anda nak dapatkan kek yang cantik, dia punya tekstur. Pastikan setelah adunan diputar, minyak tu kena letak ataupun butter yang cair tadi tu kena letak di hujung, di akhir. Okey, dan pastikan minyak tidak diputar terlalu lama. Okey, kalau boleh kita guna mixer yang berkelajuan rendah sekejap saja. Okey, tadi kita ada gunakan cara. Okey, kita gunakan pewarna 2-3 warna. Macam mana nak melorek dengan cantik? Cikgu Mahanum dah bagi tips. Yang ni memang corak yang terbaru. Merak kayangan ni corak yang terbaru. Nanti anda boleh cuba. Okey, anda boleh cuba. Okey, sebelum kita ke menu yang kedua, kalau anda ada sebarang soalan, saya nak bagi tahu kalau anda ada sebarang soalan tentang apa yang cikgu bagi, tips dan sebagainya, bahan-bahan, kalau nak tanya tolong type di bahagian chat, nanti akan ada cikgu-cikgu yang akan jawab untuk anda apa saja kemusykilan anda tentang menu yang cikgu tunjukkan. Okey. Sebelum kita ke menu yang kedua, saya nak berkongsi dengan anda. Mungkin ada yang tertanya-tanya, ni Cikgu Mahanum ni cikgu tau. Tapi sudah pun menjadi trainer. Ini adalah trainer di bawah grup kami, tim kami. Anda boleh buat jualan, anda boleh buat kelas, okay, dan pelbagai lagi. Sebab kami menyediakan satu peluang untuk anda bersama-sama kami untuk join kelas, untuk belajar secara hands-on. InsyaAllah nanti selepas PKP, kita dah masuk, kalau Kedah dah masuk fasa yang kedua, kami akan adakan nanti kelas-kelas hands-on di mana anda boleh belajar secara terus dengan cikgu-cikgu kami. Okey, kita nak teruskan kepada menu yang kedua. Okey, menu yang kedua juga seorang trainer yang sudah berjaya. Sudah berjaya dan beliau telah pun menjalankan kelas sama ada secara hands-on ataupun secara online dan dah pun dapat pendapatan sehingga 4 angka. Jadi saya nak memperkenalkanlah cikgu kita yang kedua, didatangkan daripada Gurun. Gurun Kedah dekat dengan Gunung Jerai. Okey, dengan ini saya mempersilakan Cikgu Zarina. Dipersilakan Cikgu Zarina dengan menunya garlic butter rice. Okey, terima kasih kepada MC kita yang cukup cantik pada pagi ini. Okey, memperkenalkan diri. Nama diberi Cikgu Zarina lah. Semua orang kenal saya dengan nama Cikgu Zarina. Tanya. First kali saya nak ucapkan tanya kepada semua yang berjaya join pada pagi ini. Sebab saya dapat tahu kata ramai yang tak boleh join. Ada masalah line lah. Ada di luar kawasan sebab kita pun untuk minggu pertama kita buat kelas cuma untuk anda semua. Okey, yang baru join kelas saya pada hari ini ataupun kelas kami pada pagi ini, type nombor 1. Sila type nombor 1. Menyatakan bahawa anda baru join untuk pertama kalinya. Dan yang dah berkali-kali join, type nombor 333. Yang dah berkali-kali join, type nombor 333. Okey, so
saya akan berkongsi dengan anda satu resepi yang cukup hebat di mana resepi ni memang anak-anak suka makan. Anak-anak suka makan. Dengan lauk, kalau kena dengan lauk dia kata memang cukup best. Okey, tahanlah kepada anda semua yang bagi respon sebab saya takut juga saya bercakap seorang diri. Okey, jom saya nak kongsi pada anda resepi garlic butter rice. Okey, so di sini saya menggunakan periuk niat saya. Saya berniat pagi ni untuk buat garlic butter rice. So saya sudah pun masak nasi dia. Anda boleh tengok. Okey, di sini saya sudah masak nasi. Saya akan angkatlah nasi saya ni. Dengan menggunakan periuk hebat ni. Okey, so boleh salin resepi. Tapi resepi dia cukup senang. Jangan risau pasal resepi sebab nanti kita akan kongsikan resepi dengan anda semua. Okey, so saya dah masak nasi putih biasa. Anda semua boleh tengok. Nasi putih saya ni saya masak 7 minit sahaja. 7 minit sahaja nasi putih. Cukup cepat. Orang kata lah, kalau orang Kedah kata lajunya, orang Kedah kata macam tu lah. Orang Kedah kata tak gaduh apa. 7 minit je. Macam tu lah. Okey, saya akan angkatlah nasi yang telah saya masak tadi. Nasi putih biasa. Selama 7 minit saya masak. Selalunya kalau kita guna, maaflah kalau kita guna periuk elektrik biasa, periuk karan lah. Orang Kedah kata periuk karan biasa tu. Lebih kurang 20 minit ke 30 minit jugalah kan. Tengok nasi saya memang masak cantik sebab saya suka guna periuk Nokza ni. Kadang-kadang suami saya nak balik, saya baru letak nasi. Sebab apa? Kita kalau makan nasi panas-panas baru sedap kan. 7 minit saja. Okey, so saya akan tunjukkan resepi untuk anda semua. Garlic butter rice. Garlic butter rice ni kita katakan nasi dia ala-ala apa orang kata? Ala-ala kedai lah kan. Ala-ala kedai. Selalu kita kat rumah makan nasi putih je. Tapi hari ni kita masak nasi ala-ala kedai dengan restoran. Okey, saya akan menggunakan pemandu saya iaitu periuk Nokza. Saya akan guna function stir fry. Periuk Nokza ni dia ada 10 fungsi. Anda boleh tengok. Setiap butter ni anda boleh guna. Contoh kata untuk masak nasi anda boleh buat juga untuk masak daging. Walaupun dia tulis rice, tapi anda boleh guna untuk masak daging. Dia ada untuk steam, untuk mengukus. Macam Cikgu Adam guna function steam. Ada function cake kan. Steam, Cikgu Adam guna function cake. Sebab kat sini periuk baru, dia memang bagi siap-siap. Tekan dia dekat cake tu, dia terus masuk cake kita. Function steam ni selalunya kita guna buat apa? Kita akan kukuh ikan. Kita kukuh pulut pun boleh guna function steam. Buat pulut sekaya kan. Okey, kali ni saya akan guna function stir fry. Stir fry ni adalah fungsi menumis di mana dia macam fungsi dapur gas kita. Tapi dia ada pada periuk Nokza. Tiada-tiada periuk Nokza ni boleh menumis tanpa menutup kita punya tudung periuk. Okey, so jom kita ke bahan-bahannya. Saya menggunakan butter. Okey, apa-apa sahaja jenis butter. Kalau tak ada butter nak guna plantar pun boleh, margarin pelagi pun boleh. Anda masukkan sahaja. Lebih kurang 1 sudu besar. Ikut kita punya beras lah. Kalau beras kita nak buat banyak, kita guna dah lebih kan. Masukkan sahaja butter ni. Okey. Macam saya kata tadi, saya guna function stir fry. Stir fry untuk menumis. Okey. Di sini saya menggunakan, anda boleh tengok, ini adalah perencah nasi ayam Hainan. Okey. Perencah nasi ayam Hainan Verdul. Perencah nasi ayam Hainan Verdul hanya terdapat di Amway. Kalau anda semua nak cuba, anda boleh PM cikgu-cikgu yang baru anda ke kelas hari ni. Sebab itulah kami suruh letak nama cikgu dekat belakang nama anda. Sebab apa? Bila anda tanya soalan, cikgu tu automatik boleh detect anda dan PM anda sendiri. So anda boleh tengok, ni adalah dia punya paste dah. Paste dia cukup pekat.
cukup pekat, cukup cantik. Anda boleh tengok dan sangat sedap. Yang pastinya dia memang cukup sedap. Dia memang cukup sedap, cukup rasa orang kata. So saya punya butter dah cair. Alright. Kemudian saya akan masukkan 5 ulas bawang putih. Dah nama pun garlic butter rice. Saya akan masukkan 5 ulas bawang putih. Tumis sekali semua. Masukkan sahaja. Kita kacau-kacau. Bila dah masuk bawang putih tu aroma dia memang bangkit kan. Alright. Kemudian saya akan tambahkan 1 sudu besar perencah ayam Hainan. Masukkan. Okey, sebab sudu besar saya ni agak kecil. Okey, kita masukkan 1 sudu nah. So kita kacau sahaja. Resipi ni cukup mudah, cukup senang. Cuma cara tu kita nak ambil cara dia nak buat lagu mana, betul tak? Tambah-tambah kita kata periuk nokza ni kita boleh guna untuk tomat. Bila kita dah siap tomat ni, kita boleh terus masuk nasi kita. Kita kacau sahaja sehingga naik aroma, sehingga masuk kita punya perencah ayam Hainan tu kan. So perencah ayam Hainan ni dia bukan saja boleh jadikan perencah nasi ayam saja, dia boleh buat pelbagai. Contohnya kalau anda nak perap ayam, kan, nak perap ayam, nak buat ayam golek ke, kan, anda nak masak ayam masak lada ke, kan, anda boleh gunakan dia sedikit sebagai perencah tambahan. Memang cukup sedap. Memang cukup sedap. So satu botol kaca macam ni, anda boleh tengok sangat cantik botolnya. Berat dia 220 gram. Dia didaftarkan dalam kotak macam ni. Cukup sedap, cukup best. Saya memang sentiasa ada kat rumah sebab saya memang guna lah. Dia setiap masakan saya tu saya bubuh. Okey. So kita punya perencah dan juga bawang dah pun masak sekata. Saya akan masuk ataupun kita akan gaulkan dengan kita punya nasi putih tadi. Masukkan sahaja. Cukup simple. Cukup simple. Cuma kita nak ambil tips dan cara-cara nak buat. Betul tak? Okey, kalau betul tak nombor 2. Tadi dah guna dah 1, dah guna dah nombor 3, guna nombor 2 pula. Sebab saya takut saya cakap seorang-seorang. Maklum dah, kita dah lah duduk di rumah. Tag nombor 2. Saya dah duduk di rumah, lepas tu tak ada orang nak tengok pula. Okey. Maksudnya anda respon dengan saya tu maksudnya saya tak cakap seorang-seorang. Okey. Saya risau juga takut bercakap seorang kan. Alright. So anda just mix semua. Bagi dia sebati. Okey. So nasi ni memang orang kata dia membangkitkan selera. Membangkitkan selera macam mana saya kata selera tu. Sebab bila kita berbau dengan haruman daripada butter dan juga garlic. Garlic tu dia membangkitkan satu aroma yang wangi lah kan. Okey. Tahniah yang kata setia dengan cikgu. Tahniah. Terima kasih juga dah sebab setia kan. Okey, saya nak ucap tahniah lah kan yang mana join hari ni. Dan jangan ketinggalan sebab lepas ni kita akan ada buat kelas yang special lagi untuk anda semua. Cikgu-cikgu ni semua excited. Semua excited nak berkongsi resepi secara percuma dengan anda semua kan. Okey, so dah pun siap. Sebab apa? Kita kan nasi dah masak tadi. Bila nasi dah masak, kita just kita akan cancel sahaja. Kan kita just ambil dia je tadi. Right. So anda boleh tengok warna dia cukup cantik. Cukup cantik. Alright. Sangat mudah, sangat simple. Okey, lauk apa yang sesuai untuk makan dengan kita punya garlic butter rice ni? Okey, kalau macam saya suka buat ayam lah. Ayam buttermilk, udang buttermilk kan. Nanti kita ajar anda macam mana nak buat ayam buttermilk tu kan. Udang buttermilk tu. Siapa nak tahu resepi tu nak suruh cikgu-cikgu ajar. Kalau siapa nak tahu angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan tu yang macam ni tu. Kan. Alright. So semua pakai nak join. InsyaAllah kita akan ajar pula resepi untuk bahan butter garlic
Oh, ramai nak join ni cikgu. Ya. Ramai nak join ni. Kan? Sebab hari ni kita ajak nasi je. Nanti kita ajak buat laut pula. Betul tak cikgu? Ya, betul. Okey. So, dah siap. Saya nak terus tunjukkan dekor lah. Cikgu nak tunjuk dekor lah. Okey, saya akan tunjukkan secara cara nak mendekor lah. So, kita pun ada. Dah lah sekarang kita nak makan dekat luar pun payah kan. Naklah juga rasa makan ala-ala kedai. Betul tak? So, kita dekor lah bagi cantik sikit. Anak-anak kita pun tengok seronok kan. Kita pun lajak sikit nak makan. Katanya lajak sikit tu. Bukan lajak sikit lah. Kalau sedap macam ni, lajak banyak lah. Kan? Lajak banyak ni kalau macam ni. Okay, kita just angkut macam tu. Alright. So, kita akan tunjuk dekor sedikit. Kita dekor lah. Nak bagi rasa cantik, nak bagi feeling-feeling kan. Feeling-feeling have makan dekat kedai lah. Macam tu lah kan. Okay. Alright. Okay. Kita dekor sahaja untuk anda semua. Wah, dengan cabai terpacak tu lagi. Itulah kita pun nak juga rasa have ni kan. Asyik pakai kat rumah. Kita buatlah cara kita ada makan. Ni. Alright. Okey, Cikgu Zarina memang ceria. Dia kalau join kelas anda nanti join kelas hands on memang inilah ceria lah sepanjang kelas. InsyaAllah kita pun dah mula boleh buat kelas hands on. Kita akan buat kelas untuk anda semua. Jangan lupa lah kena join. Hadirkan diri anda lah. Untuk kita sama-sama dapat ilmu. Okey, Cikgu Zarina, dekor-dekor dulu. Kita nak berkongsi dengan semua. Okey, sekejap kita tunjuk hasil, Cikgu Zarina. Okey, baik. Terima kasih semua. Okey, sekejap kita tengok Cikgu Zarina dekor bagi cantik-cantik. Sekejap lagi kita akan tengok hasil, macam mana hasil dekor Cikgu Zarina dan juga hasil kita punya kek marble. Sebelum tu saya nak berkongsi dengan anda. Okey. Jika anda ingin menjadikan kelas-kelas ni semua sebagai kerjaya, saya nak share dengan anda semua pengalaman kami lah sebagai trainer. Ini saya sendiri, saya Cikgu Asia. Dulu dan sekarang masih lagi seorang guru. Jadi saya menyertai kelas masakan ni pada tahun 2016. Pada 2016 tu sebenarnya saya tercari-carilah satu peluang untuk mendapat pendapatan tambahan. Jadi saya nampak dari segi masakan ni memang boleh bagi peluang kepada saya. Jadi 2016 tu saya banyak belajar. Okey, ni kelas pertama saya lah. Saya teringin nak buat roti kan. Jadi saya minta Cikgu Rafidah yang warna biru tu berkongsi dengan saya macam mana nak buat roti. Jadi saya join bersama kawan-kawan saya. Inilah kelas pertama dan alhamdulillah masa kelas pertama ni saya sangat excited. Tengok roti, anda tengok tu roti gebu-gebu. Memang jadi sangat cantik. Jadi bagi orang yang tak pernah buat roti, bila tengok roti cantik, kemudian bila kita makan masa suam-suam tu kan, rasa sedap. Memang saya rasa excited sangat. Dan saya sebagai seorang guru, saya rasa nak berkongsi ilmu tu dengan orang lain. Jadi anda tengok kan, bila kita belajar macam ni dengan kawan-kawan pula, memang semangat. Okay, lepas saya belajar ni, saya nampak satu peluang di mana saya boleh berkongsi kalau saya buat kelas dengan orang lain. Inilah kelas saya yang pertama, kedua dan juga yang ketiga. Masa ni saya dipantau oleh Cikgu Rafidah. Saya memang excited nak berkongsi ilmu dengan orang lain. Jadi saya adakan kelas-kelas bersama kawan-kawan lah di Perlis, ini di sekolah saya sendiri. Saya buat sekali lagi untuk kawan-kawan yang lain. Okey, ya, ada soalan Cikgu Umi? Okey, tak ada.
selepas kelas ni semua, dia punya feedback sangat menarik tau. Mula-mula memanglah kan. Pertama tu saya nak belajar untuk diri sendiri saja. Bila saya berkongsi macam ni, saya rasa ramai orang yang memberikan feedback yang sangat baik. Okay, selepas 3 kelas ni, saya lebih rasa bersemangat dan saya rasa memang buat kelas taklah susah sangat. Sebab roti ni kita macam bagi arahan saja untuk orang lain. Masukkan tepung, masukkan bahan-bahan. Kemudian diuli oleh kita punya gadget yang sangat hebat, kita punya bread maker. Kemudian terus boleh buat roti bentuk apa yang kita nak. Memang sangat mudah. Okay. Dan saya terus membuat kelas di merata tempat di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia. Yang ni di Perlis, di rumah saya sendiri, di merata lah sebenarnya. Kalau nak bubuh gambar kat sini memang sangat-sangat banyak. Dan macam-macam lah kami berubah kepada masakan nasi, masakan macam-macam lah yang kukus, yang ni kelas kek pun macam-macam jenis kek. Sebab tim kami ni memang daripada beberapa orang kata apa bidang. Ada yang bidang talam-talam, ada yang bidang kek, ada yang bidang meroti, ada yang bidang dari segi masakan. Jadi bila digabungkan semua, memang kami boleh buat pelbagai jenis kelas. Okay. Di waktu PKP kami tak dapat menjalankan kelas hands on. Kami pun buatlah kelas macam ni, kelas online. Okay. Bila kelas online, kami kena buat di rumah masing-masing dan biasanya di rumah saya lah menjadi tempat untuk anak-anak buah saya buat kelas dan kami akan share ilmu dengan orang lain. Ada yang kelas berbayar dan ada yang kelas percuma macam ni. Okay. Jadi sepanjang saya buat kelas, saya nak bagi tahu memang sangat best sebab saya boleh menjana pendapatan tambahan di samping pendapatan saya sendiri sebagai seorang guru. Inilah gadget yang sangat membantu kami. Kalau bidang meroti, kek, inilah dia bread maker Noza 3-in-1. Kalau anda tengok memang sangat best. Kalau orang yang belum ada lagi bread maker, ini adalah orang kata oven, bread maker, toaster yang pastinya menjadi pilihan anda dan dia sangat jimat ruang, compact, okay? Jimat ruang, jimat duit, jimat tenaga sebab kita beli satu benda tapi boleh merangkumi 3 benda. Ada oven kat situ, ada toaster dan juga ada bread maker. Okay? Jadi yang inilah yang kami guna sepanjang kelas dan hasil yang kami dapat daripada bread maker memang sangat-sangat terbaik dibandingkan dengan oven-oven yang lain. Memang dia menghasilkan, kalau biskut tu memang daripada tepi kiri dan kanan tu menghasilkan biskut yang sama rata bila kita bakar. Kalau kita buat roti, dia punya suhu, dia punya orang kata pengaliran udara panas dalam tu memang sangat terbaik. Dan hasilnya anda tengoklah gambar-gambar kat sini memang jadi sangat-sangat cantik. Okey. Yang ni lah yang tadi yang Cikgu Zarina dan juga Cikgu Mahanum guna. Kita punya pressure cooker. Okay, pressure cooker kita ada multifunction lah, ada pelbagai guna. Orang ingat buat nasi saja, orang ingat buat sup saja. Saya beli masa tahun 2015, saya masak sup saja masa tu. Sebab saya tak tahu pun periuk Noza ni sebenarnya boleh buat macam-macam. Dodol boleh, buat rendang boleh, buat kek kukus boleh. Kan kalau orang yang berniaga nasi lemak, rebus telur penuh. Satu periuk tu 30 biji ke 40 biji memang dalam masa 2 minit saja. Memang sangat menjimatkan masa. Dan kalau kita buat kenduri dulu kan, kita rebus banyak telur kan. Telur yang direbus dalam periuk Noza dia tak akan merekah-rekah. Dia memang cantik. Okay. Dan yang bestnya kalau yang belum lagi memiliki kita punya periuk Noza, bulan ini ada promosi tau, promosi 4 kali bayar. Jadi kalau anda nak dapatkan promosi Oktober ni, anda bayar kali pertama, kalau 4 kali bayaran terus dapat barang pada bayaran kali pertama. Jadi kalau siapa yang nak, cepat-cepat sebab cikgu-cikgu anda ada kuota dia masing-masing.
Okey, kalau habis kuota tu memang tak dapat dah yang 4 kali ni. Jadi kena PM cikgu anda untuk dapatkan promosi ni. Ataupun anda nak dapatkan cara macam mana nak guna Poyok Noza ke, semua ada pada cikgu anda. Jadi cikgu anda yang akan menerangkan penggunaannya, kan, menerangkan tentang banyak tips-tips bila kita menggunakan Poyok Noza, sebab ia adalah periuk yang sangat selamat dan sangat menjimatkan masa kalau kita nak memasak. Okey, ini adalah tim saya. Tim saya dan cikgu saya. Okey, kami di bahagian utara, inilah dia. Yang ni gambar ni pada tahun 2017 tak silap saya. Sekarang ni yang mana baju putih dah bertukar kepada baju hitam. Yang baju hitam kebanyakannya dah pun bertukar kepada baju merah. Dan saya nak bagi tahu yang baju merah ni semua pendapatan 4 ke 5 angka. Dalam bidang masakan saja. Okey, tapi boleh menjana pendapatan 4 hingga 5 angka. Saya nak bagi anda buka minda bahawa bidang yang sangat simple ni pun boleh menjana pendapatan untuk anda semua. Terutamanya kepada suri rumah. Okey, ini adalah saya nak tunjuk pendapatan tahunan saya pada tahun 2018 dan juga 2019. Okey, pada tahun 2018 54,000. Tahun 2019 128,000. Anda nampak kalau saya seorang guru pun takkan ada penambahan pendapatan yang macam ni dalam masa 1 tahun. Jadi yang ni mai dari mana? Okey, mai daripada syarikat Amway. Sebab apa? Semua gadget yang kami gunakan di dalam kelas kami adalah daripada Amway. Jadi bila ada kelas adalah orang yang berminat, jadi mereka beli dan kami akan dapat bonus pada setiap bulan. Betul ke cikgu, tiap-tiap bulan boleh dapat pendapatan yang tinggi? Yang ni saya sharekan kepada anda pada bulan Julai dan juga pada bulan Ogos yang lepas. Okey, pada bulan Julai yang lepas inilah pendapatan yang saya dapat. Ini bulanan. Okey, 10,786. Tapi anda tengok pada bulan Ogos 2021 tahu, pada bulan ni masa kita masih dalam PKP lagi kan, selepas lockdown saja. Okey, ini 41,000. Okey, boleh dapat dengan hanya membuat kelas saja dan berkongsi dengan orang lain ilmu. Okey, sangat best. Best ke tak best? Cuba take 1. Lain pada tu, anda dapat apa lagi? Kalau kita betul-betul buat dalam bidang masakan ni, boleh juga melancong bersama suami anda. Kalau anda buat, tapi suami pun boleh bawa sekali melancong. Ini percutian saya secara percuma yang Amway hantar kami ke Dubai, Doha dan juga Abu Dhabi. Di mana Dubai ni kalau anda tahu kan, dia memang bandaraya terkaya, termewah di dunia. Memang sangat best lah. Dan kalau pelancongan dengan Amway memang VVIP, bukan VIP, VVIP. Macam menteri-menteri kita dilayannya. Okey. Ini antara tempat-tempat yang menarik lah. Kita naik roller coaster terlaju di dunia. Kita naik ke menara tertinggi di dunia. Jadi cikgu-cikgu anda tadi tu yang menunjukkan kepada anda sebagai menu setiap minggu dan minggu ni tu sebenarnya datang daripada Cikgu Roti dan Kek, tim kami. Jadi kalau anda berminat nak menyertai kami punya tim, okay, anda dapat semua ini. Seminar Cikgu Roti dah pun berlalu, nanti akan ada lagi kalau siapa nak join. Nanti kami akan share lagi kalau ada dia punya iklan. Okey, kemudian kita akan ada kelas PJJ percuma dengan anda, kelas berbayar percuma, coaching personal, teknik buat duit secara online ataupun hujung jari. Ini semua berapa nak kena bayar kan? Kalau nak jadi tim kami, anda hanya perlu membayar RM50 sahaja. Sangat berbaloi. Saya dulu 300 lebih kalau saya nak join package macam ni. Tapi sekarang ni RM50 sahaja. Jadi anda boleh PM cikgu-cikgu anda kalau anda berminat untuk menjadi tim kami. Okey, lagi saya nak bagi hari ini promosi untuk anda yang dah pun menyertai mana-mana grup resepi cikgu anda. Okey, anda perlu ke dalam grup
resepi. Bila bawa 20 orang baru ni, apa anda dapat? Anda akan dapat hadiah misteri nanti daripada kami, tim kami lah. Jadi kalau cikgu anda dah bagi maklumat, okey, A ni dah masukkan 20 orang dalam grup resepi. Jadi kita akan bagi hadiah misteri untuk anda. Okey, jadi kalau siapa yang nak grab, kan? Bagi tahu cikgu-cikgu anda yang anda nak masukkan 20 orang baru ke dalam grup resepi. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Siapa yang berminat? Jadi sebab itulah kami suruh letakkan nama cikgu di belakang supaya anda semua boleh berhubung dengan cikgu masing-masing. Jadi kita nak tengok hasil. Hasil daripada kek dan juga hasil daripada nasi kita tadi. Kita pergi dulu kepada Cikgu Mahanum. Okey, Cikgu Mahanum dah ready ke? Kita nak tengok hasil daripada kek maba merak kayangan. Cikgu Hanum. Tu dia Cikgu Mahanum dah tunjukkan. Okey. Cikgu Mahanum cerita sikit. Okey, ni hasil daripada kita buat tadi. Marble merak kayangan. Yang kayangan tu sebab corak tu lah yang panggil merak kayangan tu. Okey. Kalau macam tadi, macam saya kata tadi nak jual, boleh jual dalam RM35 lah. Okey, semua teruja dah dengan resipi kita hari ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua, kepada anda semua lah. Supaya anda boleh menjana pendapatan. Okey. Okey, Cikgu Hanum. Pegang cantik-cantik, kita nak screenshot hasilnya. Anda pun boleh screenshot sekali. Bagi clear sikit, Zida. Okey, bagi sharp sikit dia punya gambar tu. Sekejap cikgu. Okey, ready. Okey. Belakang sikit kamera. Bagi full nampak cikgu Manu. Alright, macam tu. Okey. 1, 2, 3. Terima kasih Cikgu Mahanum. Okey, anda tengok kek yang jadi memang sangat cantik walaupun dibakar dalam kita punya periuk noza. Jadi ini bukan saja orang kata apa, sejenis kek yang kita boleh masak dalam tu. Kek coklat boleh, kek macam-macam lah. Okey, kek pandan. Kalau anda tengok dia punya kegebuan tu akan sama macam kita bakar dalam oven. Okey, tadi cikgu kalau dalam oven berapa minit? Kita bakar. Kalau dalam oven ya yang saya guna oven bread maker Noza, suhu dia 140, masa dia 80 minit ataupun 1 jam 10 minit. Okay. Memang cantik lah, tak payah cucuk lidi ke apa, memang keluar terus ni, memang masak elok. Okey, suhu 140. Tapi kalau oven lain masa 1 jam 10 minit. Tapi kalau oven lain saya tak ni lah sebab kita kena kenal oven dulu lah. Yang saya kongsi ni oven yang saya guna dan saya memang selalu gunalah. Dan bagi saya oven tu memang yang terbaik sebab dia hasil kek memang best. Tak payah orang kata kek kita tak jadi ni, tak jadi orang panggil apa, keras kan, over masak ke apa tak, memang cantik, gebu elok, tak kira lah kek apa pun, memang terbaik. Okey, terima kasih Cikgu Hanum. Seterusnya kita pergi kepada Cikgu Zarina. Okey, kembali lagi saya dengan hasil nasi ataupun garlic butter rice saya. Ini adalah hasilnya. Dia punya nasi memang warna nak kuning-kuning sikit sebab kita letak butter kan. Ini adalah hasilnya. Nampak tak? Okey, cikgu bagi ni sikit. Rendah sikit. Okey, cantik. Okey, boleh screenshot sebagai hasil kelas kita hari ini. 1, 2, 3. Okey, terima kasih Cikgu Zarina. Jadi
kita dah pun sampai ke penghujung kelas kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Zarina. Terima kasih kepada Cikgu Mahanum kerana sudi berkongsi ilmu kepada kita semua hari ini. Semoga ilmu yang